Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni viral satu video daripada Ustaz Abdullah Khairi. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Nabi tuan-tuan, dia kencing dalam bekas. Nabi kencing Dia dalam bekas. kencing dalam bekas, dia letak di tepi sebab dia nak buang. Bangun Ummu Aiman, pergi cari air, tak ada. Mana air? Tengok-tengok ada bekas, ada air. Dia pun ambil tu, terus minum. Ambil kesempatan, tuan. Bila minum tuan-tuan, air kencing Nabi wangi. Kan? Bila minum-minum, dia letak balik bekas tu. Nabi bangun lepas subuh cari. Bekas ada, air tak ada. Siapa buang ni? Ummu Aiman, ainal ma' fi hadzal ka'? Mana air dalam bekas ni? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Airnya aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kamu tahu dah air tu air apa? Tak tahu ya Rasulullah. Itu air kencing aku. Oleh mana kau minum air kencing aku, kita akan berjumpa di syurga nanti. Itu namanya berkat. Ni saya dah. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan sedikit reaction. Pertama, saya beranggapan bahawa Ustaz Abdullah Khairi hafizahullah tidak tahu bahawa hadis ini tidak sahih dan isi kandungannya boleh memberikan gambaran buruk kepada agama Islam dan disiplin-disiplin agama. Hadis yang beliau baca juga adalah gabungan daripada dua hadis yang berbeza-beza tetapi tahap kedua-duanya sama, iaitu tidak sahih. Itu pertama. Yang kedua, daripada sudut hadis, tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyatakan bahawa ada manusia, sama ada daripada kalangan sahabat Nabi ataupun daripada kalangan keluarga baginda ataupun sesiapa pun daripada kalangan manusia yang pernah meminum air kencing Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya juga adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Ada dua hadis yang direkodkan para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka. Dan dua hadis itulah yang Ustaz Abdullah Khairi campur-campur macam rojak. Pun begitu, hadis-hadis ini macam saya sebut tadi, ia dinilai oleh para ulama kita sebagai tidak sahih. Kategorinya bukan dhaif biasa tetapi dalam kategori dhaif jiddan. Hadis pertama adalah hadis yang dirujuk dalam video ini, hadis Ummu Aiman. Jom kita semak hadis ini sama-sama. An Ummi Aiman radhiyallahu anha qalat qama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail ila fakharatin min janibil bait fabala fiha faqumtu min al-lail wa ana atsha fasharibtu min fil fakharah wa ana لا أشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم أيمان قومي إلى تلك الفخارة فأحرقي ما فيها قلت قد والله شربت ما فيها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه ثم قال أما إنك لا يفجع بطنك بعده أبدا. Ummu Aiman bercerita pada suatu malam Nabi SAW bangun daripada tidur dan dia menuju ke satu bekas tembikar yang berada di sebelah rumahnya. Kemudian kencing di dalam bekas berkenaan. Lalu aku pun bangun tidur dan merasa haus. Aku pun minum air daripada bekas tembikar berkenaan. Sedangkan aku tak mengetahui bahawa itu air kencing. Apabila Nabi SAW bangun pagi, baginda berkata, wahai Ummu Aiman, pergi ke bekas tembikar itu dan buang air yang ada di dalamnya. Aku pun menjawab, wallahi, aku sudah minum air yang ada di dalamnya. Rasulullah langsung tergelak sehingga kelihatan gigi garham baginda. Kemudian Nabi mengatakan, selepas ini kamu tidak akan merasa sakit perut sampai bila-bila. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Awliya serta At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Di dalam jalur sanad bagi hadis ini disebutkan bahawa daripada Abu Malik An-Nakha'i, daripada Aswad bin Qais, daripada Nubaih Al-Anazi. Hadis ini tak sahih sebab hadis ini tak sahih atas dua sebab. Pertama, Abu Malik An-Nakha'i adalah perawi hadis yang dhaif. Bahkan para ulama bersepakat dengan kedhaifan beliau. Imam Nasa'i menyatakan bahawa dia matruk di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Abu Hatim di dalam Al-Jarh wa Ta'dil menyatakan Abu Malik An-Nakha'i sebagai dhaif di dalam hadis. Ibn Hajar di dalam
Tahzibut Tahzib mengatakan dia dhaif, munkarul hadis. Oleh itu hadis dengan riwayat daripada beliau berada dalam kategori hadis dhaif berat. Kedua, sekiranya kita mengabaikan sebab yang pertama, kita kata Abu Malik An-Nakhai boleh dibicarakan, boleh diterima riwayatnya. Kita tak boleh abaikan pula sebab yang kedua, iaitu Nubaih Al-Anazi. Nubaih Al-Anazi rahimahullah ini tak pernah bertemu dengan Ummu Aiman. Bagaimana dia nak dapat cerita daripada Ummu Aiman? Jadi riwayat Abu Malik An-Nakhai ini sangat wajar dipersoalkan. Demikian juga kenyataan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah apabila memberikan penilaian terhadap hadis ini, beliau menyatakan Abu Malik dhaifun wa Nubaihun lam yalhaq Umma Aiman. Abu Malik dhaif, manakala Nubaih tidak pernah bertemu dengan Ummu Aiman. Bukan saya yang kata Ummu Aiman tidak bertemu dengan Al-Anazi, tetapi yang menyatakan ini adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Anda boleh rujuk dalam kitab beliau Talkhisul Habir muka surat 171. Kenyataan yang sama dikeluarkan oleh Dr. Abdul Azim Mahmud Dib di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu hadis yang pertama. Manakala hadis kedua pula ialah hadis riwayat daripada Ibn Jurayj, daripada Hukaimah binti Umaymah, daripada ibunya Umaymah binti Ruqaiqah. Dia bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu fi qadahin 'idani thumma yarfa'u tahta sariratin fabala fihi thumma jaa fa aradahu fa idza al-qadah laysa fihi shay' faqala limra'atin yuqalu laha barakah kanat takhdumu umma habibah ja'at biha min ardil habashah aina al-bawli alladhi kana fil qadah qalat sharibtuhu faqala wa laqad ihtadarti minan nari bihidarin. Dahulu Nabi SAW mempunyai bekas yang diperbuat daripada pelepah kurma yang baginda gunakan untuk kencing di dalam bekas berkenaan, dan baginda letakkan di bawah tempat tidur baginda, di bawah katil baginda. Pada satu masa baginda SAW mencari bekas tersebut, namun baginda tidak menjumpainya. Maka baginda pun bertanya, di manakah bekas itu? Mereka berkata telah diminum oleh Barrah, pembantu Ummu Salamah yang datang bersamanya dari negara Habasyah. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah terpelihara daripada api neraka. Hadis ini riwayat At-Tabrani, dan hadis ini tak ada cerita berkaitan tentang Ummu Aiman, dia cerita tentang orang lain. Hadis ini lebih mirip dengan video Ustaz Abdullah Khairi tadi, tetapi individu yang berada di dalam hadis berkenaan tidak sama. Dalam hadis ni bukan Ummu Aiman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Selain itu hadis ini juga diriwayatkan dalam beberapa buah kitab lain seperti Abu Daud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibn Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mathani, Ibn Al-Muqri dalam Mu'jam, Al-Hakim di dalam Mustadrak, Al-Bahaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibn Hibban dalam sahihnya, dan Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah. Pun begitu, hadis ini tidak sahih kerana dua sebab. Salah satunya ialah perawi hadis ini, iaitu Hukaimah binti Umaymah adalah seorang perawi yang bermasalah. Dia adalah seorang al-majhulah, seorang yang tidak dikenali dalam ilmu hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan kitab dia Taqribut Tahzib menyatakan Hukaimah binti Umaymah la tu'raf. Hukaimah binti Umaymah ni tidak dikenali. Ini menjadikan hadis ini berada dalam kategori dhaif juga. Apatah lagi terdapat pencanggahan di dalam hadis-hadisnya. Di dalam riwayat yang sahih, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibn Hibban meriwayatkan hadis yang seumpama dengan ini, tetapi dengan lafaz yang lebih ringkas tanpa menyebutkan tentang wujudnya seorang sahabat Nabi minum air kencing Nabi SAW. Riwayat tersebut, kana lin Nabi SAW qadahun min 'idan tahta sariratin yabulu fihi bil-lail. Nabi SAW mempunyai bekas daripada pelepah kurma di bawah tempat tidur dia. Baginda membuang hadas kecil dengannya pada waktu malam. Tiada tambahan yang menyatakan berlaku kejadian sahabat Nabi minum air kencing yang berada dalam bekas tu. Ini riwayat yang sahih. Setelah jelas kenyataan-kenyataan ini, maka kita simpulkan bahawa tiada riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa adanya sahabat Nabi yang minum air kencing Nabi. Kita pergi pula kepada perbincangan seterusnya. Keempat, apa hukum minum air kencing Nabi? Adakah ia termasuk perkara yang bagus kerana mengambil berkat daripada bekas tinggalan Nabi? Atau ia termasuk dalam perkara yang lekeh, selekeh yang agama larang kita melakukannya? Kita ni bukan boleh. Masyarakat kita ni memang advance. Tak lagi mai pula dakwaan bahawa ada orang simpan air kencing Nabi, lalu diajak beramai-ramai orang untuk minum air kencing berkenaan. Sahabat-sahabat, asas bagi najis Nabi SAW termasuk kencing adalah sama seperti najis manusia biasa.
manusia yang lain. Tidak ada pengecualiannya, melainkan ia disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Apatah lagi, di dalam hadis yang dibacakan tadi juga, jika kita menganggap bahawa ia diterima, hadis-hadis dhaif tu, kalau kita kata hadis dhaif tu boleh diterima, ia tidak terjadi dengan sengaja, maka tiada isu sengaja minum kerana nak ambil berkat daripada kencing Nabi. Apatah lagi, pelbagai hadis sahih menunjukkan bahawa Nabi SAW akan membersihkan najis selepas membuangnya. Tak kiralah kencing ataupun berak, kesemuanya dibersihkan atas nama istinja. Nabi Muhammad SAW ialah seorang Nabi yang dilahirkan sebagai seorang manusia dan mewarisi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahawa aku ni Muhammad ialah seorang manusia sama seperti kamu. Perintah ini datang daripada Al-Quran. Kita jangan memandai-mandai. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW sebut, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fadzakkiruni. Aku juga manusia seperti kamu. Aku lupa seperti mana kamu lupa. Maka apabila aku lupa, kamu ingatkan aku. Pun begitu, ada beberapa perkara yang Nabi Muhammad SAW mempunyai perbezaan dengan manusia biasa. Allah berikan kelebihan itu kepada baginda yang dinamakan sebagai mukjizat. Seperti hanya mata Nabi sahaja yang tidur, tetapi jantung hati Nabi tidak tidur. Dia tak macam kita. Kalau kita tidur, habis dah, tak sedar apa yang berlaku dalam tidur lagi. Baginda boleh melihat, bahkan baginda Nabi SAW boleh melihat jemaah salat di belakang ketika menjadi imam tanpa menoleh. Dia boleh tahu apa yang berlaku dekat belakang, seolah-olah dia mempunyai mata di bahagian belakang dia. Demikian juga baginda Nabi dapat membaca dan menulis tanpa melalui proses pembelajaran terlebih dahulu. Yang inilah yang saya sebut dalam buku saya, Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf? Itu semua mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Dengan syarat, riwayat tentang mukjizat itu diberitahu melalui jalan yang sahih. Tak boleh dibuat dakwa-dakwi sesuka hati. Belajarlah ilmu hadis. Sahabat-sahabat, belajarlah ilmu hadis secara asas supaya kita lebih berdisiplin ketika menyampaikan ilmu. Sekurang-kurangnya kita tahu istilah-istilah yang digunakan serta status hadisnya. Bersabarlah ketika kita nak menyampaikan hadis. Boleh jadi hadis itu sahih, hadis itu tak sahih. Maka kita semak dahulu, kemudian barulah kita sebarkan. Saya cadangkan anda untuk membaca buku saya, Asas Ilmu Hadis, serta buku Syekh Manna Qattan yang berjudul Panduan Ilmu Hadis. Saya letakkan link di description. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.